yang maha besar, segala pujian hanya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan selamat kita bertemu kembali dalam siri di mana kita menghayati sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Izinkan saya dalam siaran pada kali ini mengajak para jamaah kita hayati sedikit daripada sejarah hidup sahabat yang ke-44. Sahabat yang cukup sinonim dengan kitab suci Al-Quran. Firman-firman Allah yang disampaikan, yang diperjuangkan oleh Nabi kesayangan kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimaksudkan ini adalah gelarannya Abul Munzir, sebab beliau mempunyai seorang anak yang bernama Al-Munzir. Kemudian, di samping itu, nama beliau yang sebenarnya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, Ubay bin Ka'ab adalah merupakan sahabat daripada kalangan Ansar, dan beliau ini dari keturunan suku kaum Khazraj. Beliau ini mula memeluk agama Islam setelah beliau bersama dengan beberapa sahabat yang lain bertemu secara sembunyi-sembunyi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah, pertemuan sulit yang dikenali sebagai Bai'ah Aqabah, iaitu sekitar setahun atau 2 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sejak daripada situlah beliau berbai'ah, melahirkan sumpah taat setia beliau untuk mengamalkan ajaran Islam dan menjadi seorang Muslim yang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sedia maklum, Nabi SAW menyampaikan Islam, mengembangkan Islam di Makkah lebih kurang selama 13 tahun sebelum berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan baginda berdakwah di Al-Madinah Al-Munawwarah sekitar 10 tahun. Sebab jangka waktu Nabi SAW berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Al-Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan Ubay bin Ka'ab boleh dikatakan berada dalam era Al-Madinah. Masuk Islamnya di era Al-Madinah Al-Munawwarah. Namun begitu, dikarenakan beliau ini cekap orangnya, dikarenakan beliau ini, Ubay bin Ka'ab ini merupakan orang yang kuat daya ingatannya, di samping kebolehannya untuk menulis, mencatatkan sesuatu, apa yang Nabi SAW sampaikan, ataupun dengan perkataan yang lain, merekodkan, maka Nabi SAW telah melantik beliau menjadi salah seorang di antara penulis wahyu, walaupun masuk Islamnya agak lewat.
Ini tak mustahil ya jemaah dirahmati Allah, tak mustahil. Sebab ada di antara sahabat-sahabat Nabi pun seumpama sepupu Nabi sendiri, Ibnu Abbas, Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Ia masuk Islam boleh dikatakan sekitar 2 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi agak terkemudian, namun beliau merupakan salah seorang yang mahir dengan Al-Quran. Jadi Ubay bin Ka'ab ini merupakan sahabat yang banyak menghafal Al-Quran, banyak mendengar Al-Quran, dan Rasulullah SAW sering memperdengarkan Al-Quran kepada beliau dan beliau menghafal dan mencatatnya. Menjadilah beliau salah seorang di antara penulis wahyu. Bahkan ada beberapa surat yang Nabi SAW, seumpama surat yang Nabi nak utuskan kepada pemimpin-pemimpin kaum, mengajak mereka kepada Islam. Antara surat-surat ini diminta oleh Nabi kepada Ubay bin Ka'ab untuk mencatatnya, untuk menulisnya. Jadi beliau selain daripada merupakan penulis wahyu, iaitu penulis Al-Quran, beliau juga pernah dilantik untuk menjadi penulis surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ini dipandang mulia oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah menyatakan, maksudnya Ubay bin Ka'ab ini adalah pemimpin kaum muslimin. Ubay adalah pemimpin kaum muslimin. Memang beliau bukan merupakan khalifah, bukan merupakan amirul mukminin, tapi beliau ini dengan pengakuan Sayyidina Umar adalah pemimpin kaum muslimin. Kita cari rahasianya ya jamaah. Apa rahasianya? Di balik kata-kata Sayyidina Umar ini. Bahkan beberapa pujian yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ubay bin Ka'ab ini. Pertamanya jamaah dirahmati Allah. Kita cuba cari. Apakah rahasia di balik kata-kata Umar ini bahawa Ubay bin Ka'ab ini adalah merupakan pemimpin kaum muslimin? Jamaah dirahmati Allah. Pertamanya, beliau mendapat kemuliaan dari Al-Quran. Subhanallah. Mendapat kemuliaan dari Al-Quran. Apa maksudnya? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang sanadnya itu datang daripada sahabat Nabi yang juga banyak meriwayatkan hadis, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Di mana Anas bin Malik pernah berkata, Nabi SAW pernah bersabda kepada Ubay, Innallaha amarani an aqra'a alaika. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk aku membacakan kepadamu. Iaitu Nabi baca, Ubay bin Ka'ab ini mendengarnya. Apakah ayat yang dimaksudkan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Iaitu surah Al-Bayyinah, ayat pertama hingga seterusnya. Ini yang Nabi SAW nyatakan. Jadi Nabi menyampaikan kepada Ubay. Dan hal ini didengari oleh Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Lalu bila mana Nabi SAW menyatakan kepada Ubay, Ubay bertanya, Qala wasammani, iaitu Jibril yang menyampaikan firman Allah ini menamakan aku, iaitu menyebut namaku. Rasulullah SAW qala na'am. Rasulullah mengatakan iya.
Jamaah dirahmati Allah, maksudnya satu kemuliaan yang Allah berikan. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Muhammad supaya bacakan kepada Ubay bin Ka'ab ini. Jadi sebab itu Ubay nakkan kepastian. Tanya Nabi, apakah namaku disebutkan? Nabi kata ya. Fabaka. Lalu ia menangis. Menangis kesyukuran. Sebagai menandakan Al-Quran, Allah memuliakannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Yang keduanya, rahasia yang keduanya. Kenapa beliau ini dinamakan oleh Sayyidina Umar sebagai pemimpin kaum muslimin? Ubay ini, jamaah dirahmati Allah, diasuh langsung Al-Quran kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengasuhnya dengan asuhan, Rasulullah mendidiknya dengan didikan Al-Quran secara langsung. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dengan sanad daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Ubay bin Ka'ab menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan secara personal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alla u'allimuka suratan?" Aku nanti, kata Rasulullah, mahukah kamu aku ajarkan kepada kamu, kita sebutkan terjemahannya saja, mahukah aku ajarkan kepada kamu, wahai Ka'ab, satu surah yang tidak diturunkan semisalnya, setaraf dengannya, baik dalam Taurat maupun dalam Injil, juga tidak dalam Al-Quran, yang setaraf dengan surah ini. Yang ini aku nak ajarkan kepada kamu. Mahukah? Nabi tanya kepada Ubay. Ubay menjawab, sudah tentu ya Rasulullah. Baik. Kemudian Nabi mengatakan, aku berharap sebelum engkau keluar dari pintu itu, iaitu pintu masjid Nabi, engkau telah mempelajarinya. Sebab Nabi ada perkara lain yang Nabi nak lakukan, ataupun bertemu dengan sahabat yang lain dan sebagainya, ataupun Nabi nak solat dulu ke apa ke. So Nabi katakan, nanti akan aku ajarkan. Jadi sebelum keluar daripada pintu itu, aku akan ajarkan kepada kamu. Kemudian dah berselang waktu, maknanya Nabi dengan urusan mungkin bertemu dengan sahabat dan sebagainya, ataupun Nabi macam kita sebutkan tadi, dah solat ke apa ke. Kemudian Nabi berjalan bersama dengan Ubay. Lalu Ubay mengingatkan Nabi SAW. Ya Rasulullah, takut ialah Nabi terlupa ke apa kan. Beliau pun mengingatkan Nabi. Ya Rasulullah, tadi Tuan ada menyatakan yang Tuan nak mengajarkan kepada saya satu surah yang mana surah ini tidak ada semisal dengannya, tidak ada setaraf dan setanding dengannya, baik dalam Taurat, baik dalam Zabur maupun dalam Al-Quran ini sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, benar. Lalu Rasulullah bertanya balik, apakah surah yang selalu engkau baca dalam solat? Itu Nabi tanya kepada Ubay. Ubay menjawab, aku membaca Al-Fatihah. Iaitu dalam setiap rakaat aku membaca Al-Fatihah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, itulah surah yang tidak ada setaraf dengannya dalam Taurat, dalam Zabur maupun dalam Al-Quran. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan ia adalah Al-Quran yang agung yang diwahyukan kepadaku. Jadi jamaah dirahmati Allah. Bagi kita yang mempelajari tafsir Al-Quran, surah Al-Fatihah, salah satu di antara nama surah Al-Fatihah ini adalah
As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang dalam solat. Ini adalah berdasarkan kepada hadis daripada Ubay bin Ka'ab yang kemudian disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana turut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah. Selain daripada Ubay ini menerima didikan dan asuhan langsung dari Rasulullah tentang Al-Quran, beliau merupakan, sebagaimana yang disebutkan tadi, salah seorang di antara penulis wahyu dan pengumpul Al-Quran. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari sekali lagi, diriwayatkan bahawa Ubay adalah seorang pencatat dan penyusun Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari dalam sanadnya daripada Qatadah, yang diriwayatkan daripada Qatadah, ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi? Qatadah bertanya kepada Anas. Anas menjawab, ada 4 orang. Semuanya dari kalangan Ansar. Mereka adalah, nama yang pertama disebut Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, Muaz bin Jabal. Yang ketiga, Zaid bin Sabit. Dan yang keempat, Abu Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini 4 sahabat yang mencatatkan, yang mengumpulkan Al-Quran, dan mereka ini terdiri daripada kalangan sahabat-sahabat Ansar, sahabat Ansar yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi nama pertama yang disebutkan adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi beliau ini merupakan salah seorang di antara penulis wahyu. Yang keempat, sebab yang keempat, beliau ini, Ubay bin Ka'ab ini mahir dalam bacaan Al-Quran. Maknanya Al-Quran yang diturunkan dengan 7 macam dengan 7 macam qiraat, cara bacaan yang berbeza-beza, ia semuanya dikuasai, dimahiri oleh Ubay bin Ka'ab. Bukan setakat beliau mahir saja, malah beliau sering membacanya dengan qiraat-qiraat yang berbeza. Jamaah dirahmati Allah. Kita tukil riwayat daripada Imam Tirmizi, di mana Nabi SAW pernah bersabda, umatku yang paling penyayang terhadap yang lain ialah Abu Bakar. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Iaitu umatku yang paling penyayang terhadap orang lain, dia adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah, dan yang paling, kata orang tu, tegas dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Nabi sebut satu-satu ni. Yang paling jujur dan pemalu ialah Osman. Yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Yang paling mengetahui tentang ilmu faraid, iaitu pembahagian harta warisan, adalah Zaid bin Sabit. Yang paling baik, paling bagus bacaan Al-Qurannya adalah Ubay. Ini dia, Ubay. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan aminu hadhil ummah, iaitu orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi jamaah dirahmati Allah, Nabi ada menyebutkan nama sahabat-sahabat, dan di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab yang Nabi mengakuinya orang yang paling mahir, yang paling baik, yang paling bagus bacaan Al-Qurannya. Yang kelimanya, jamaah dirahmati Allah, bukan sekadar beliau ini mahir bacaan, malah
luasnya ilmu Al-Quran yang ada pada Ubay bin Ka'ab. Maknanya setiap ayat tu beliau tahu apa suasananya, turunnya bila dan sebagainya. Subhanallah. Dalam riwayat Imam Muslim, bermakna riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah bertanya kepada Ubay, "Ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir." Itu gelaran Ubay bin Ka'ab ini. "Tahukah engkau satu ayat," tanya Nabi, "yang paling agung dalam kitabullah yang kau hafal?" Iaitu dalam Al-Quran, ya, ayat yang paling agung yang engkau hafal. Ubay menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Nabi bertanya lagi, "Wahai Abul Munzir, tahukah engkau satu ayat yang paling agung dalam kitabullah yang kau hafal?" Itu yang tadi itu. Rasulullah ingin Ubay menjawab. Rasulullah tanya lagi dengan pertanyaan yang sama juga. Dia menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi mengulanginya lagi. Kemudian ia menyatakan, sebab Ubay ni malulah, yang tanya ni Nabi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Nabi menyampaikan. Jadi Nabi pula bertanya kepada Ubay, "Tahu tak di mana ayat Al-Quran itu yang paling agung? Ayat mana?" Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi tanya lagi. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi tanya lagi. Akhirnya buat kali ketiga, ia menyatakan, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Iaitu yang dimaksudkan adalah ayatul kursi. Ayat kursi. Ayat kursi ini sebagaimana yang kita maklumi bersama adalah ayat 205 daripada surah Al-Baqarah. Maka bila ia membacakan ataupun memberikan jawapannya, yang dimaksudkan adalah itulah ayat yang paling agung, Nabi SAW menepuk bahunya, memujinya. Dengan Rasulullah kemudian mendoakan, "Demi Allah, semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu, wahai Abul Munzir." Nah, ini mungkin ada lagi pastinya. Tapi ini 5 sebab. 5 jawapan terhadap persoalan. Apa rahsia sehingga Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab ini dianggap sebagai pemimpin umat muslimin oleh Saidina Umar? Inilah dia. Dan kalau kita lihat kepada 5 perkara tadi, semuanya terkait dengan Al-Quran. Semua terkait dengan Al-Quran. Baik daripada sudut bacaannya, baik daripada catatannya, baik daripada segi penghafalannya, baik daripada segi baca dan sebagainya lah, yang ada pada Ubay. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ia memberikan satu pengajaran kepada kita, keinsafan kepada kita, bahawa Al-Quran, kaitan kita, hubungan kita, interaksi kita dengan Al-Quran yang menjadikan kita ini dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin membacanya. Kita mempelajarinya. Walaupun bila mana kita membacanya dalam tahap permulaan kita tergagap-gagap, baca tersilap, kita ulang balik. Hari-hari kita mempelajarinya, mempelajari ilmunya. Semua ini akan membuatkan kita ini dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang mendampingkan dirinya dengan Al-Quran akan menjadikan orang itu sebagai orang yang mulia, bak pemimpin. Sebagaimana kalau kita lihat apa yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Umar terhadap Ubay bin Ka'ab ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Maksud daripada hadis riwayat Imam Muslim ini, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum dengan kitab ini, iaitu Al-Quranul Karim, dan menghinakannya yang lain. So dengan Al-Quran menjadikan seseorang itu, suatu kaum itu, kita ni semualah malah mudah-mudahan orang-orang yang mulia. Kita tinggalkan Al-Quran, kita jadi sebaliknya. Jadi jamaah dirahmati Allah, inilah antara lain Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, sahabat yang hidupnya bergelumang dengan kitab suci Al-Quran, mempelajarinya, meriwayatkannya, mengajarnya, membacanya dan seterusnya, mengamalkannya. Inilah dia, mudah-mudahan. So inilah jamaah dirahmati Allah, sekelumit daripada sejarah hidup Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. InsyaAllah dalam siaran yang lain, yang seterusnya, kita akan hayati sejarah sahabat yang lain pula dengan izin Allah. Terima kasih para jamaah atas kesudian bersama-sama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.